Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk video pembentangan ini, kumpulan kami akan membentangkan poster bagi kajian kami yang bertajuk Asimilasi Bahasa, sebuah kajian pengaruh bahasa terhadap pasangan yang berkahwin. Saya Siti Auliana dan juga bersama ahli kumpulan yang lain iaitu Siti Nur Adibah, Nur Farhah Umi Aiman dan juga Nur Fakihah binti Nazli. Baiklah, kita akan mulakan dengan pengenalan. Okey, baik, sebagai pengenalan, seperti yang kita tahu, perkahwinan pasangan yang daripada berlainan negeri ini semakin diterima masyarakat. Hal ini juga dapat dilihat melalui penerimaan seseorang yang berasal daripada negeri Pahang yang memilih untuk berkahwin dengan pasangan yang berasal daripada negeri selain daripada negeri Pahang itu sendiri. Dan secara tidak langsung, amalan ini dapat menggunakan satu sikap konservatif terhadap pasangan, terhadap perkahwinan dari negeri yang sama. Dan namun tanpa kita sedari, perkahwinan yang melibatkan pasangan yang berlainan ini sedikit sebanyak mewujudkan perbezaan di antara mereka. Antaranya ialah perbezaan bahasa ataupun dialek yang digunakan oleh pasangan yang berasal daripada negeri Pahang yang menggunakan dialek negeri Pahang itu sendiri dan juga pasangan yang menggunakan dialek negeri masing-masing. Dan oleh hal yang demikian, kajian ini bertujuan untuk menghuraikan asimilasi bahasa dalam kalangan pasangan yang berkahwin di Malaysia, khususnya pasangan yang berkahwin yang berasal daripada negeri Pahang yang menggunakan dialek Pahang dan pasangannya yang berasal daripada negeri lain yang menggunakan dialek selain daripada dialek negeri Pahang. Dan kajian ini juga berlandaskan kepada dua teori utama iaitu teori substratium dan juga teori analisis domain. Seterusnya, Okey, baiklah, saya akan teruskan dengan objektif kajian. Okey, dalam kajian ini kami telah menetapkan dua objektif kajian, iaitu yang pertama, mengenal pasti jenis-jenis perbezaan bahasa dalam kalangan pasangan berkahwin dan juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi bahasa dalam kalangan pasangan yang berkahwin. Baiklah, kita teruskan dengan metodologi kajian. Baik, saya Fakihah. Saya akan membentangkan metodologi kajian. Kami telah membuat 8 pasangan daripada negeri Pahang dan pasangannya daripada negeri lain. Baik, kaedah yang digunakan adalah temu bual semi struktur. Temu bual semi struktur ini kami rangka dulu soalan-soalan yang ingin dikemukakan, kemudian sewaktu temu bual berlangsung, kami mengemukakan dan memberi soalan-soalan yang berkait dengan jawapan yang diberikan oleh pasangan. Baik, seterusnya kami menganalisis audio yang telah kami temu bual dengan pasangan. Kami menganalisis audio contohnya daripada StreamYard, Google Meet, Zoom dan lain-lain. Seterusnya kepada pembentang dapatan kajian. Baiklah, kita teruskan dengan dapatan kajian. Bagi objektif pertama iaitu mengenal pasti jenis-jenis perbezaan bahasa dalam kalangan pasangan berkahwin, pengkaji telah mengenal pasti maklumat-maklumat berikut. Pertama, 3 daripada 8 pasangan menggunakan bahasa Melayu standard sebagai bahasa utama dalam pertuturan seharian mereka. Keadaan ini terjadi kerana kedua-dua pasangan menghadapi kesukaran untuk memahami dialek masing-masing. Oleh itu, mereka menggunakan bahasa Melayu standard supaya kedua-dua pihak dapat memahami pertuturan masing-masing. Manakala baki 5 pasangan lagi jarang menggunakan bahasa Melayu standard dalam perbualan antara pasangan. Perkara ini dibuktikan dengan penggunaan percampuran dialek dalam pertuturan, iaitu isteri mencampurkan dialek sendiri dan dialek suami semasa bertutur. Kedua, 5 daripada 8 pasangan iaitu suami yang menggunakan dialek selain dialek Pahang tidak terpengaruh dengan dialek isteri iaitu dialek Pahang. Hal ini demikian kerana pengkaji mendapati suami tidak menggunakan atau mencampurkan dialek isteri dalam pertuturan, namun mereka masih menggunakan dialek sendiri apabila bertutur. Keadaan ini berbeza dengan baki 3 pasangan lagi kerana pengkaji mendapati suami pasangan tersebut mencampurkan dialek isteri iaitu Pahang dengan dialek sendiri apabila bertutur. Baiklah, kita teruskan dengan dapatan untuk objektif kedua. Okey, baiklah, saya akan menyambung semula untuk dapatan objektif yang kedua. Okey, bagi dapatan objektif kedua ni iaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi bahasa pasangan berkahwin di Malaysia. Okey, faktor-faktor ini telah dikategorikan kepada 4 aspek yang merangkumi aspek penukaran penukaran kod, pengekalan dan pemindahan bahasa, jantina dan umur, dan solidariti dan kuasa. Namun kami juga mendapati terdapat dapatan baru iaitu dari faktor
demografi dan juga percampuran kod. Okey, bagi faktor yang pertama iaitu penukaran kod. Okey, penukaran kod ni merupakan amalan pergerakan antara pelbagai variasi bahasa dalam konteks yang berlainan. Jadi pasangan dilihat menukarkan bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris dan kami dapati terdapat 2 pasangan yang mengamalkan faktor ini. Bagi faktor yang kedua iaitu peralihan bahasa dan pemindahan dialek. Okey, peralihan bahasa atau pemindahan bahasa pula berlaku apabila kumpulan komuniti mengabaikan bahasa etnik sendiri dan pada masa yang sama mengadaptasi bahasa yang dominan dari aspek sosial dan ekonomi. Hal ini bertepatan dengan apa yang telah diperkatakan oleh Fishman 1971 dan Bakersjohn 1998. Jadi pasangan yang dilihat mencampurkan dialek atau bahasa tetapi masih mengekalkan dialek mereka sendiri, terdapat 2 pasangan. Okey, yang ketiga iaitu gender dan umur. Okey, gender dan umur ni dilihat sangat memainkan peranan penting terhadap pemilihan sesebuah bahasa atau dialek dalam kehidupan seharian. Dan hal ini juga sering dikaitkan dengan istilah taraf bahasa. Isteri dilihat lebih terikut kepada gaya dan bahasa yang dipertuturkan oleh suami. Hal ini kerana lelaki dianggap lebih daripada segi kedudukannya dan juga kehebatannya. Dan bagi faktor ini ialah terdapat satu pasangan. Okey. Yang keempat iaitu solidariti dan kuasa. Holmes 2008 telah mengatakan bahawa seseorang mungkin menggunakan satu bahasa untuk sapaan iaitu untuk mempamerkan solidariti antara penutur dan pendengar dan bahasa yang lain untuk terdapat pertukaran dimensi sosial seperti status pendengar ataupun persekitaran formal. Seseorang juga mungkin menukar bahasa kepada bahasa ibunda untuk mempamerkan kepada pendengar status beliau dan ini melibatkan 2 pasangan iaitu yang pasangan pertama mengamalkan tahap pendidikan isteri yang lebih tinggi menyebabkan penggunaan bahasa Inggeris dalam lebih dominan dan bagi pasangan kedua iaitu isteri mengikut suami dalam konteks penggunaan dialek atau bahasa sebagai ketua keluarga. Bagi dapatan baru kami telah menjumpai dua dapatan baru iaitu faktor demografi dan juga pencampuran kod. Okey, bagi faktor demografi, terdapat 3 pasangan yang dilihat sudah terbiasa menggunakan bahasa Melayu standard kerana berpindah ke tempat lain di atas faktor-faktor tertentu seperti faktor pekerjaan. Okey, seperti responden pertama yang melibatkan negeri Johor dan Kuantan, iaitu responden kedua iaitu responden yang ke-8 melibatkan negeri Pahang dan juga Kuala Lumpur dan responden yang ketiga melibatkan Muar dan juga negeri Pahang. Okey, dan faktor yang terakhir ialah percampuran kod. Okey, penukaran dan pencampuran kod ni adalah merupakan 2 faktor yang berbeza. Okey, Nababan 1984 melihat percampuran kod sebagai satu kaedah atau cara berbahasa di mana pengguna-pengguna bahasa mencampurkan satu atau lebih bahasa lain atau ragam bahasa lain ke dalam satu lakuan, tuturan ataupun wacana. Dan ini melibatkan 2 pasangan berkahwin. Yang pertama, percampuran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam pertuturan harian dan pasangan yang kedua ialah percampuran dialek dalam pertuturan harian mereka. Jadi itu sahaja daripada saya untuk dapatan objektif yang kedua. Baiklah, saya akan teruskan dengan kesimpulan kajian kami. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh rakan-rakan saya sebentar tadi, sememangnya majoriti daripada responden yang telah kami temu bual, kami mendapati bahawa majoriti daripada responden sememangnya tidak terpengaruh dengan dialek Pahang antara pasangan tu. Namun, selain daripada itu, kami juga mendapati bahawa kebanyakan individu yang menggunakan dialek Pahang sendiri juga mahir menggunakan bahasa Melayu standard. Sebagaimana yang kami telah temu bual, salah seorang daripada responden kami, beliau mengatakan bahawa sekiranya kita berbual dengan rakan-rakan ataupun individu yang menggunakan dialek Pahang ni, kita tidak akan melihat perbezaan yang ketara dengan bahasa Melayu standard berbanding dengan individu yang menggunakan dialek belah utara. Oleh itu, bagi kajian ini,
kami telah mencapai objektif yang telah digariskan, dan juga analisis asimilasi bahasa ini merupakan salah satu bidang kajian yang sememangnya menarik untuk dikaji. Kerana bagi yang saya telah membaca, tidak banyak lagi kajian berkenaan dengan asimilasi bahasa antara pasangan. Oleh itu sahaja pembentangan kajian poster kumpulan kami. Terima kasih dan Assalamualaikum.